Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan membagikan video cerita dari mantan pengurus tim nasional Malaysia yang merasa kaget atas pengunduran diri dari pelatih kepala tim nasional Malaysia, Kim Pan-gon. Untuk mengetahui ceritanya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Arifin. Assalamualaikum tuan. Apa khabar? Selamat. Terima kasih Tok. Jemput dia kata. Teruja saya Tok. Teruja lah. Saya yang teruja dapat jumpa Tok hari ni. Okay. Tok, orang tak kenal sangat Atuk ni. Yelah, sikit-sikit dia macam pernah lihat. Tapi Atuk ni, kalau tak ada Atuk ni, kenapa pemain bola semua cakap kalau Atuk tak ada ni, dia orang semua susah? Saya kena reserve komen saya. Saya tak boleh nak. Janganlah nak malu-malu sangat. Nak masuk bakul langkah sendiri lah. Itu bukan prinsip saya dalam berbola sepak lah. Saya mencuburi bola sepak kerana jiwa, kerana mungkin keikhlasan saya. Betul. Untuk sama-sama membuat Harimau Melaya itu sentiasa di hati peminat dan dipandang. JDT ni bila kita tengok, saya sangat kagum lah development JDT dan tengok betapa seriusnya TMJ menaikkan bola sepak JDT ni. Stadium dia lengkap, dia main, dia cari pemain, stadium, pitch dia terbaik, antara yang terbaik, semua dia bagi yang terbaik. Dan bila kita tengok macam lawan tim-tim lain 6-0, 5-1, ya, tinggi, skor dia jauh. And then bila saya tengok contohnya FA Cup final dengan Selangor tu, gol-gol dia berkualiti, bukan gol macam alah terkena masuk. Dia memang player dia skillful. Memang skillful. Memang macam mana kau nak pegang benda tu. So memang rasanya yang lain-lain tu tengok je ke? Bukan, tengok semua ni bergantung kepada bajet. Ya, betul. Bergantung bajet. Contohnya untuk training lah. Saya mengikuti JDT punya perkembangan. Contohnya nak mula training. Nak mula training, untuk set up apa yang training tu secara profesional. Ada layar putih, buat ini dah masuk padang tu, semua dah ready. Semalam saya ada tengok satu pasukan Liga Super. Whiteboard tu tepi padang. Buat tunjuk ni, kata kita nak kuatkan barisan serangan kita. Ini Liga sekolah rendah boleh lah. Kemampuan kita tu, pasukan tu kena sendirilah. Contoh, saya bersama jurulatih yang pasukan negara dia 10 kali gagal ke Piala Dunia, Korea Selatan. Ya. Cara bekerja terlampau tinggi. Teknologi moden digunakan untuk jauh sangat. Jauh ke kita. Untuk kita beli sistem tu pun, saya percaya dalam Malaysia ni cuma kelab JDT je yang mampu untuk beli sistem. Orang kata nak analisa permainan ke apa-apa semua sistem-sistem yang kena, ada yang kena bayar bulan, ada yang kena bayar tahun. Yang terkini tu kita tak didekatkan lagi. National team ada? National team alhamdulillah semasa Kim Pan-gon selama 2 tahun semua standard Korea Selatan. Standard Korea Selatan. Dan saya rasa kelab di Malaysia cuma JDT je. Kalau yang lain gaji pun tak payah nak beli sistem tu. Ya, betul. Tak payah nak fikirkan lah kan. Ni Tok berada di dalam pasukan Harimau Melaya dalam era Kim Pan-gon. Sebelum tu Tan Cheng Ho sekejap. Tapi Tok nampak kebangkitan yang dibawa oleh Kim Pan-gon yang menaikkan posisi Malaysia daripada 150 lebih ke 120 lebih tu dalam time Tok. Betul tak? Ya. Jadi Atuk nampak apa yang berlaku pada tim yang tiba-tiba macam mana tim kita tiba-tiba jadi best macam ni. Dan saya sebagai penyokong yang antara dulunya ada game ke, tapi kalau ada Liverpool saya tengok Liverpool lah, saya tak tengok Malaysia.
Tapi bila time dah naik ni, kita buat macam pelik. Macam mana tiba-tiba budak-budak kita jadi bagus lah? So saya nak dengar cerita ni daripada Tok sendiri yang nampak depan mata ni. Okey. Saya hari pertama Kim Panggun sampai ke Malaysia, saya mengambil dia di pintu kapal terbang bersama barisan kejurulatihan dia. Masa tu dalam tempoh sampai ke Malaysia masih lagi kena kuarantin. Tapi masa tu dia kuarantin saya rasa 7 hari ke 5 hari macam tu lah. Lepas tu kami mula bekerja jauh. Dia punya pendekatan tu terlampau detail. Saya tak nak ulas yang lain-lain yang macam saya cerita tadi tentang teknologi dalam bola sepak moden yang digunakan dengan software tu. Saya tak nak cerita itu mungkin orang kata terlampau jauh. Okay? Contohnya hari perlawanan lah, telitinya dia soal makan apa-apa semua ni, kita usah kira lah, itu akan sampai panggil saya 2 hari sebelum game untuk lawan Bangladesh contohnya. Dato' Kamarul, ball picker, berapa orang? How many? Saya kata 14. Okay. For this match, we attack, ball picker, bola keluar, kena release bola cepat pagi. Masa bertahan, slow kan. Itu satu contoh. Ball picker pun dia tu. Jadi untuk daripada perjalanan daripada hotel ke stadium pun sangat-sangat teliti. Sampai di stadium dalam 7.10 tu, okey, semayang, team meeting 7.25, habis team meeting, ready, warm up. Sangat-sangat teliti. Bukan saya kata coach tempatan tak boleh buat, tapi dia mempertaruhkan jiwa dia 100%, dan player akan jadi bersemangat. Beza, sangat berbeza. Seperti sebelum ni, sangat-sangat berbeza. Saya pernah sendiri duduk dengan tim yang lain. Saya pernah duduk dengan Brad Melanie bawah 19, Australia bekerja, dan kita layak juga ke Piala Asia kan. Tapi Kim Panggun adalah yang terbaik yang saya pernah saksikan dalam pembentukan skuad kebangsaan, dan saya berharap selepas ini skuad kebangsaan akan mempertaruhkan lebih baik daripada Kim Panggun. Kita dengan Kim Panggun mungkin dah capai ke tahap ni. Kalau selepas ni, kalau kita berundur ke belakang, adalah satu yang merugikan untuk bola sepak Malaysia. Itu pandangan saya, ikhlas daripada saya. Kenapa Kim Panggun tak sambung kat Malaysia? Tok, kita minum kopi kat luar, kita minum teh tarik, nanti kita cerita, Tok. I reserve my comment tau. Saya rasa sedih. Saya lah. tak sangka. Saya tak sangka. Saya keluar dalam TV3 hari dia letak jawatan. Pasal mula kan dia cakap dia nak teruskan. Dia memula beritahu saya dia nak teruskan apa-apa semua. Saya letak jawatan dulu lepas Piala Asia. Tok pun letak jawatan juga. Saya letak jawatan dulu lepas Piala Asia. Kerana saya nak beri tumpuan kepada perniagaan saya, dan saya untuk bersama anak saya. Bertahun saya bila saya di luar negeri, anak saya yang mula-mula Lisa lahir, saya tengah kempen Piala Dunia di Dubai. Yalah. Faham. Carl, hari ni dia lahir, besok saya dah ke Taiwan. Jadi biar saya, mungkin ada orang lain yang lebih mampu dan layak daripada saya. Comeback yang dengar tu mungkin dengan siapa tak tahu. So jadi hari you dengar cerita, you kata you terkejut. Saya dihubungi oleh beliau 3 hari sebelum tu. Oh, sebelum dia dia menghubungi saya 3 hari sebelum tu. Dia kata dia nak berjumpa saya secara peribadi, dan saya dah agak, dan saya dah mendengar beberapa versi cerita, tapi saya sangat-sangat menghormati dia. Saya tak keluarkan cerita tu, sehingga pada malam sebelum dia membuat pengumuman khas tu, saya telah memberi signal dalam media sosial saya, gambar saya selepas kita layak ke Piala Asia. Selepas 43 tahun, gambar saya berdua dengan dia, saya dah buat hitam putih.
Itu antara signal saya. Dan besok lepas dia buat pengumuman untuk peletakan jawatan, saya dihubungi oleh TV3 dan saya, orang kata malam tu luahan isi hati saya. Saya rasa Malaysia kehilangan seorang jurulatih yang sangat-sangat berwibawa, yang mempunyai hati dan perasaan untuk skuad Harimau Melaya. Betul. Dan kami sebagai penyokong rasa terkilan juga. Ramai yang terkilan, yang rasa macam apa jadi yang menyebabkan sampai dia give up. Adakah ianya berkaitan, ni soalan dengan apa yang berlaku sebelum ni di Malaysia, yang kes Faizal kena asid, kes pemain bola kena samun, kena kereta kena pecah. Adakah benda-benda macam tu menyebabkan ada efek kat dia? Saya ada berjumpa dengan dia sebelum dia meninggalkan Malaysia. Saya makan tengah hari dengan dia. Ayat antara dia beritahu saya malam pada pertemuan tu, "You cry for me last night." Why? Siapa? Kim Bangun. Dia cakap "You cry for me last night. A million people see in television. Why? My wife called me from Hong Kong. Kamaru cry for you." Saya bersama beliau hampir setiap masa sepanjang dia berada di Malaysia, kami bonding together. Saya tak merasakan dia mendapat tawaran yang lebih baik hingga dia meninggalkan Malaysia. Selanjutnya saya, pada pandangan saya, lebih kepada dia mungkin agak kecewa. Okey. Itu saja saya nak cakap. Yalah. Tapi saya tak akan bercerita, Datuk. You know me. Saya tak akan bercerita lebih lanjut. Saya tak akan bercerita tempat yang saya pernah bernaung, tempat saya pernah bernafas. Tak, kerja saya korek je. Saya memang korek. Memang try. Tapi apa yang Datuk cakap saya faham. Maknanya saya pun, ni mungkin orang di luar nak bertanya, adakah ianya berkaitan juga dengan keselamatan ke? Adakah dia rasa kenapa bola Malaysia ni dah jadi macam ni sampai tapi banyak macam negara pun ada juga masalah dia sendiri, betul tak? Tapi pelik, bendanya pelik. Dan dia pergi ke satu kelab Ulsan tu, tak tahulah boleh dapat gaji dia macam national teamnya coach ke, rasanya lebih kurang. Mungkin lebih kurang. Tapi mungkin kebebasan dia untuk membina tim lebih. Saya tak menjurus kepada sudut keselamatan, sebab saya tak mahu bila saya cakap sepatah, persepsi orang akan jadi 20-30 patah. Jadi mungkin ada sedikit daripada body language dia, saya tengok mungkin dia risau keselamatan dia. Dan dia seperti orang kena maklum. Kenapa bola sepak kita sampai macam ni sekali?